kita mampu mengakses peluang yang datang kepada kita tu dengan lebih baik kerana adanya file yang tersimpan dalam memori kita. Hai, Assalamualaikum. Saya Zaliha dari Senil Art Channel. Kali ini saya ingin berkongsi secara ringkas betapa pentingnya kita mempunyai ilmu. Okey, kenapa saya cakap penting sangat-sangat ilmu kepada diri kita? Kerana ia adalah satu file yang dibuka kepada dalam fikiran kita, dalam memori kita. Kan dalam otak kita ada bahagian tertentu dan ada part yang dipanggil memori, akan disimpan dekat situ file-file pengalaman kita, bahan bacaan kita, ilmu yang kita dapat, kursus yang kita hadir. Jadi benda-benda tu semua akan disimpan rapi dalam memori kita, dalam otak kita kan. So kenapa pentingnya pengalaman ni ataupun memori ataupun ilmu yang kita ada kan? Sebab bila ada peluang ataupun sesuatu keadaan yang membuka jalan kepada kita, seperti tiba-tiba orang kata rezeki datang bergolek kan, ataupun dalam bisnes, ataupun dalam peluang yang mampu memberi kita hasil, ataupun kita mampu mengakses peluang yang datang kepada kita tu dengan lebih baik kerana adanya file yang tersimpan dalam memori kita. Okey, beberapa ilmu yang kita boleh dapat. Saya ingin kongsikan di sini adalah ada 5, kalau tak silap saya, 5 ilmu yang boleh kita dapat. Satu, melalui kursus yang kita hadir. Kursus sama ada bayaran ataupun percuma kan. Sesetengah pakar motivasi dia ada juga sediakan sesi sesi talk show secara percuma yang diadakan. Saya pernah hadir talk show oleh Azizan Osman. Jadi itu adalah salah satu ilmu yang kita dapat, ataupun kursus-kursus yang kita bayar. Seperti kursus, kalau saya dulu kursus menjahit, kursus craft tangan, kursus membuat kek, kursus kelas lukisan kan, apa lagi kelas sulaman yang saya pernah hadir kan. Okey, itu antara ilmu yang kita dapat melalui kursus. Dua adalah ilmu melalui pergaulan. Pergaulan kita ramai bergaul dengan sama ada orang miskin atau orang kaya, ada kelebihan masing-masing. Kan kalau kita bergaul dengan businessman ataupun orang yang ada pengalaman tentang perniagaan, jadi kita secara tidak langsung akan memperolehi ilmu-ilmu daripada mereka. Okey. Contohnya kalau saya baru join grup WhatsApp untuk petani-petani kan. Sekarang saya tengah excited dengan garden ni kan, dengan berkebun. So daripada situ rupanya banyak ilmu yang diorang kongsi. Masalah penyakit, guna apa yang sesuai kan, penyediaan tanah, tanaman yang menguntungkan. So bila kita join daripada situ, kita dapat ilmu daripada mereka yang berpengalaman. Itu adalah daripada pergaulan kita kan, dengan orang-orang yang telah berpengalaman, yang mengetahui apa ataupun kelemahan kita, sebab kita tak tahu kan. Jadi kita dapat kebaikan bergaul dengan mereka. Okey, yang ketiga adalah kita menonton. Maksud saya menonton di sini adalah kita menonton dokumentari, kelas-kelas kan. Banyak sekarang YouTube kan, banyak YouTuber yang mengongsi
pengalaman ataupun tips-tips kan. Contohnya saya sharekan tips-tips membayar hutang, tips-tips keuangan kan. Apa yang anda minat, kalau penternakan semua ada kan, daripada binatang, daripada pemakanan, pertanian, seni ke, engineer ke, apa semua ada. So anda boleh menonton dekat situ. Jadi itu adalah pilihan anda. Anda nak menonton benda yang memberi faedah kepada anda, yang boleh dijadikan file untuk disimpan dalam memori, ataupun anda hanya sekadar menonton drama ataupun hiburan. Kisah-kisah drama Malaysia ni dia lebih kepada ilusi yang menggambarkan orang kaya mesti penampilan macam ni kan, macam tu. Jadi itu adalah tak benar. Bagi saya itu adalah benar. Orang kaya tidak semestinya macam tu kan. Itu kalau you nak kejar luxury, habislah hutang-hutang yang tak padan dengan pendapatan kita. Okey, itu adalah menonton. Lagi yang keempat adalah kita membaca. Membaca banyak buku kan. Kita perlu membaca. Kita membaca, kalau kita pergi kedai buku, banyak kategori-kategori buku, dan tempat yang saya tuju adalah bahagian arms, ataupun tempat yang saya tuju adalah bahagian motivasi kan. Kita sangat beruntung. Rata-rata saya percaya rata-rata anda di luar sana boleh membaca. Kalau dahulu rahsia kekayaan hanya berada di tangan orang bangsawan, kerana hanya keluarga mereka yang boleh membaca, dan orang-orang yang biasa, orang-orang miskin tidak tidak ke sekolah, dan mereka tidak boleh membaca. Kerana itulah mereka berada di takuk yang sama. Kehidupan mereka tidak berubah. Tapi masalahnya sekarang kita semua boleh membaca. Jadi itu adalah rahsia kejayaan. Masalahnya kita boleh membaca, tapi kita tidak menggunakan kelebihan tu. Bila saya ajak, aku ada buku ni, kau nak pinjam tak? Tak nak. Kawan saya rata-rata tak minat. Jawapan yang paling senang yang diorang beri kepada saya, I tak minat membaca lah. Itu bukan masalah minat tak minat. Kita kena membaca kan, seiring dengan ayat ayat pertama kan, Iqra, bacalah kan. So kita kena membaca, wajib membaca. Dan bila kita membaca, ilmu kita umpama ibadah yang kita mendapat pahala daripadanya kan. Yang kelima, yang terakhir adalah file atau ilmu yang kita buka dalam memori kita, yang kita simpan dalam part of memory, dalam bahagian otak kita, adalah pengalaman kita. Sebanyak mana pengalaman hidup yang kita hadapi. So pengalaman macam mana? Seorang resilient yang mempunyai ketahanan mental yang tinggi, mereka ini dipercayai lebih mempunyai pengalaman hidup yang lebih tinggi. Kerana apa? Kerana mereka berani untuk keluar daripada keselesaan, orang kata comfort zone. Mereka berani keluar daripada comfort zone untuk mencari pengalaman hidup, untuk melihat dunia luar. Tak ramai yang macam tu. Tu saya pernah berkongsi dalam topik resilient ya. Bagaimana sebab ketahanan mental ataupun penerimaan seseorang terhadap peluang-peluang ataupun untuk menerima cabaran adalah berbeza di antara seseorang dengan seseorang yang lain. Jika kita mempunyai ketahanan mental yang tinggi, kita tidak takut untuk keluar mencari pengalaman yang lebih luas. Kalau saya tak tahu contoh orang lain, contohnya saya banyak tempat kerja,
8 tempat kerja yang saya pernah kerja kan. Dan bukan 5, 6 tahun, 3 tahun kan. Dan saya berani ke Arab Saudi untuk bekerja di sana, tinggal keluarga. Dan saya berani berhenti kerja kan, berhenti kerja lebih awal. Sekarang dah hampir 2 tahun kan saya berhenti kerja. Saya berani berhenti kerja walaupun tidak mempunyai gaji bulanan. Saya buka galeri lukisan, saya mula berkebun, saya juga menulis buku. Jadi benda-benda macam tu lah kan, yang kita, yang memberi ilmu kepada kita, ilmu kehidupan yang disimpan di bahagian memori, di mana akan digunakan, ya, kita tak tahu. So bila ada peluang-peluang yang datang kepada kita, kita tidak rasa hesitate, tidak rasa keberatan untuk grab benda tu kan, untuk terima benda tu, berani terima, sebab kita dah ada dah file dekat bahagian memori kita. Jadi kita dah tahu dah, contohlah kan, saya dah banyak tengok YouTube tentang penternakan kambing kan. Saya dah baca tentang penternakan kambing kan. Jadi katakanlah ada orang yang tiba-tiba, walaupun saya masih belum bersedia, tapi file tu dah ada dalam otak saya. Tiba-tiba ada orang kesuntakan wang, dia nak jual kambing dia 5 ekor. Jadi kalau orang yang tak ada, yang tak bersedia, dia orang takkan berani terima kambing tu. Kan kambing kan penyakit, sensitif, senang mati, kembung, penjagaan dia kadang-kadang sukar, kita tak tahu kan. Tapi kalau saya grab je 5, katalah ada orang tu kesuntukan wang nak jual kambing, dan dengan harga yang agak sesuai, saya akan grab kambing tu dan saya akan mulakan peternakan kambing kerana saya dah bersedia. So itu adalah secara ringkas di antara betapa pentingnya kita mempunyai ilmu. Dan tak lupa juga, jika anda berminat untuk mendapat buku Jururawat Jutawan, ini adalah hasil tulisan saya daripada pengalaman, daripada bahan bacaan. Saya lebih fokus kepada pengurusan wang secara basic, dan saya sudah pun mencapai, walaupun tidaklah terlalu banyak, cukuplah kan. Dan bagaimana pengaruh keuangan ke atas kesihatan kita sebagai buku ini juga sesuai untuk kaum wanita, kaum ibu ataupun suami-suami yang ingin menghadiahkan kepada isteri-isteri. Bolehlah dapatkan buku saya dengan WhatsApp di nombor di bawah. Saya rasa itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.